Assalamualaikum, hai, apa khabar semua? Kita berjumpa lagi pada kali ini masih di dalam tajuk pengukuran yang lebih berfokuskan kepada pengukuran isi padu. Baik, semua boleh bersedia dengan buku teks muka surat 85 dan juga buku aktiviti. Okey semua, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kita ingin mengenal unit yang digunakan untuk mengukur isi padu. Yang kedua, kita ingin mengukur isi padu menggunakan kubus yang berukuran 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Yang ketiga, kita ingin mengukur isi padu cecair menggunakan alat dan teknik yang betul. Dan yang ketiga, kita ingin menyelesaikan masalah menentukan isi padu pepejal tidak sekata melalui sasaran air. Okey semua, cuba lihat pada gambar yang diberikan. Ada dua buah kenderaan, iaitu sebuah bas sekolah dan sebuah lagi ialah van sekolah. Baik, soalannya ialah kenderaan yang manakah dapat mengisi lebih ramai murid? Tentulah bas sekolah. Baik, kenapa? Betul, kerana bas lebih besar. Oleh itu, isi padu bas lebih besar berbanding dengan van. Jadi, apakah maksud isi padu? Isi padu bermaksud besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Isi padu boleh diukur menggunakan alat pengukur dan unit yang sesuai. Okey, mari kita lihat contoh yang diberi. Contoh yang pertama ialah kotak susu. Baik, kotak susu ini dapat mengisi susu sebanyak 200 mililiter. Jadi, unit yang sesuai untuk kotak susu ini ialah mililiter dan ditulis menggunakan unit M kecil dan L simpul. Baik, contoh yang kedua ialah air botol. Apakah unit yang sesuai untuk mengukur air botol? Betul, unit yang sesuai ialah liter dan ditulis menggunakan simbol L simpul. Dan yang ketiga pula ialah tangki air. Tangki air sesuai menggunakan unit meter padu kerana tangki air ini dapat menampung air yang banyak. Jadi meter padu juga boleh ditulis dalam unit M kuasa 3. Okey semua, apakah unit yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair di dalam objek di sebelah? Diberikan objek seperti ini. Syringe. Kemudian ada cawan dan juga ada kolam renang. Jadi, apakah unit yang sesuai? Okey, unit yang sesuai untuk syringe ialah mililiter. Unit yang sesuai untuk cawan? Betul, mililiter juga. Dan unit yang sesuai untuk kolam renang ialah meter padu. Okey, bagus.
Okey, seterusnya kita akan belajar untuk mengukur isi padu kotak lohong. Baik, kotak lohong ialah sebuah kotak lah. Kotak yang mempunyai ruang di dalamnya. Jadi, diberi contoh di sini, ada sebuah kotak berukuran 2 cm panjang, 2 cm lebar dan 2 cm tinggi. Jadi, soalannya, berapakah isi padu kotak lohong ini? Macam mana nak buat? Okey, baik semua. Kita boleh mengukur isi padu kotak lohong tadi dengan menggunakan kubus 1 cm padu. Okey, mari kita cuba jawab berapakah isi padu kotak lohong ini. 1, 2, 3, tambah lagi. Bahagian atas 1, 2, 3, 4. Jadi kotak lohong ini adalah bersamaan dengan 8 cm padu. Jadi kotak lohong tadi memerlukan 8 kubus 1 cm padu untuk memenuhi lohong. Maka jumlah isi padu kotak lohong ialah 8 cm padu. Okey, seterusnya mari kita buat latihan ini. Diberi 3 buah kotak lohong. Baik, mari kita buat kotak yang pertama. Kita masukkan bongkar kotak 1 cm darab 1 cm darab 1 cm ke dalam kotak lohong ini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahagian bawah ada 6. Kemudian masukkan lagi 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dah tak boleh muat lagi kan? Jadi kotak A ini boleh memuatkan 12 kubus 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Jadi isi padu untuk kotak A ialah 12 cm padu. Baik, satu cara lagi seperti yang cikgu ajar tadi, kita darabkan panjangnya 3 cm, darabkan dengan lebarnya 2 cm dan kita darabkan dengan tingginya 2 cm. Baik, 3 cm darab 2 ialah 6. Kemudian 6 kita darabkan dengan 2, jawapannya ialah 12 cm padu. Okey, mari kita lihat kotak B. Berapa banyakkah kubus yang diperlukan untuk memenuhi kotak lohong ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bahagian bawah kita perlukan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, boleh muatkan lagi. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi kotak B dapat memuatkan sebanyak 18. Atau kita boleh guna cara darabkan panjang 2 cm dengan lebarnya 3 cm dan tingginya 3 cm. Baik, 2 darab 3 ialah 6. 6 darab dengan 3 sama dengan 18 cm padu. Okey, sekarang mari kita lihat kotak C. Sebenarnya ada 24 kubus yang boleh memenuhi kotak lohong C. Jadi, kita boleh tuliskan di situ 24 cm padu. Kita boleh semak dengan melakukan darab panjang dan lebar, kan kita darabkan juga dengan tinggi. Baik, 2 darab 3 ialah 6. 6 darab dengan 4, jawapannya ialah 24 cm padu. Okey,
Mengukur isi padu cecair. Berikut adalah perbualan 3 orang rakan tentang apakah alat yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair. Kita dapat mengukur isi padu cecair dengan tepat ataupun dengan lebih baik dengan menggunakan yang pertama kita panggil ini sebagai silinder penyukat. Dan yang kedua kita boleh menggunakan bikar. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Yang atas ni kita panggil dia sebagai silinder penyukat dan bahagian bawah ini ialah bikar. Baik, bagaimanakah cara yang betul untuk membaca isi padu susu kotak tersebut? Gambar yang pertama, Lim memandang dari atas, manakala Langgi memandang dari bawah. Manakala Aisyah pula memandang bertentangan dengan silinder penyukat ini. Jadi bacaan isi padu siapakah yang betul? Mengapa? Ya, betul. Bacaan yang betul ialah bacaan yang diambil oleh Aisyah kerana kedudukan matanya berada pada aras meniskus. Aras meniskus. Okey, mata kita perlulah bertentangan dengan silinder penyukat untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat. Okey, memandangkan silinder penyukat ini kita letakkan di atas meja yang rata. Jadi kita perlu duduk untuk mendapatkan kedudukan mata yang meniskus. Meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berkeluk. Okey, seterusnya kita akan belajar untuk mengukur isi padu menggunakan silinder penyukat ataupun bikar. Yang pertama, kita haruslah meletakkan silinder penyukat di tempat yang rata. Yang kedua, kita harus menuang cecair ke dalam silinder penyukat dengan berhati-hati. Ketiga ialah kita letakkan kertas putih di belakang untuk membantu kita membaca dengan lebih tepat. Dan yang keempat, kita harus rendahkan badan agar mata kita pada kedudukan meniskus untuk mengambil bacaan isi padu tadi. Baik, kita juga dapat mengukur isi padu pepejal yang tidak sekata. Tidak sekata maksudnya dia bukan berbentuk segi empat, bukan berbentuk kotak. Okey, contohnya batu ini. Baik, kita boleh gunakan kaedah sesaran air. Okey, sesaran air bermaksud ialah perbezaan air sebelum dan selepas dimasukkan pepejal yang tidak sekata tadi. Baik, kaedah sesaran air yang pertama ialah kita gunakan silinder penyukat dan kita ikatkan batu menggunakan tali. Baik, kita ambil bacaan isi padu awal iaitu sebanyak 20 ml untuk soalan ini dah. Okey, untuk contoh ini. Dan apabila kita masukkan batu yang diikat dengan benang ke dalam silinder penyukat tadi, kita boleh nampak ada berlaku peningkatan air. Betul tak? Peningkatan air daripada 20 ml menjadi 30 ml. Jadi isi padu batu adalah 30 ml tolak dengan 20 ml sama dengan 10 ml. Jadi isi padu batu ialah 10 ml. Kaedah yang kedua ialah dengan menggunakan tin Eureka. Inilah tin Eureka. Dia diperbuat daripada tin dan ada satu moncong di mana moncong ini akan mengeluarkan air yang
tersesat. Okey, contohnya di sini kita isikan tin Eureka dengan air pada paras ini. Kemudian kita masukkan batu tadi. Jadi air yang naik tadi, yang menaik akan keluar melalui corong dan akan masuk ke dalam silinder panyukat. Jadi air yang tersesat ini adalah isi padu batu. Okey, mari kita cuba untuk kira isi padu objek berikut. Okey, diberi isi padu, kita gunakan isi padu akhir iaitu 40 ml tolak dengan isi padu awal 30 ml. Jadi kita buat bentuk lazim 40 tolak 30. Jawapannya ialah 10 ml. Jadi isi padu batu ialah 10 ml. Okey, mari kita lihat pula contoh yang kedua. Kira isi padu objek berikut. Memandangkan soalan ini dia menggunakan tin Eureka. Jadi air yang tersesar yang masuk ke dalam silinder penyukat adalah isi padu batu tersebut. Lagi senang. Jadi jawapannya ialah 30 ml. Okey semua, kita telah pun selesai belajar tentang pengukuran isi padu. Bagaimana mengukur isi padu yang sekata dan juga isi padu objek yang tidak sekata. Jadi untuk minggu ini cikgu nak awak semua sambung salin nota. Ingat semula muka surat 93. Minggu lepas awak dah salin dari nombor 1 hingga 3 kan. Jadi minggu ni awak sambung nombor 4, 5, 6 dan 7. Okey, sambung sahaja di muka surat yang sama awak tulis nota minggu lepas. Yang kedua ialah cikgu nak awak jawab kuis yang cikgu berikan di dalam grup WhatsApp 3 Jujur. Okey, sila screenshot markah dan juga nota yang telah siap tadi dan hantar ke dalam Google Classroom. Ingat ya, hantar screenshot markah kuisis dan juga nota yang telah siap tadi. Okey, murid-murid, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar, maafkan di atas segala kekurangan cikgu. Akhir sekali, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.